Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Um, untuk live Facebook kita hari ini bersama dengan saya, Cikgu Syakir, atau cikgu lebih selesa dipanggil sebagai Mr. Syakir. Okey, jadi untuk live Facebook kita hari ini, okey, nanti sebelum kita start ni, nanti masa live Facebook ni cikgu akan tunjuk slide-slide lah supaya student semua boleh nampak poin-poin yang cikgu nak terangkan tu. Tapi yang ada dekat Instagram, kalau yang tengah live dekat Instagram, boleh pergi ke Facebook Mastermat Tuition Center supaya dekat Mastermat, dekat Facebook Mastermat Tuition Center kita punya slide-slide semula. Kalau yang dekat Instagram, minta maaf lah, memang tak boleh nak tengok lah dia punya slide dia. Boleh ke Facebook Mastermat Tuition Center kita. Okey, jadi so yang sedang menonton live kita sekarang ini, cikgu nak tanya, boleh dengar ke suara cikgu? Semua jelas ke? Kalau boleh dengar, sangat sila komen ke, apa-apa ke? Bagi heart ke, bagi love ke? Tunjuk thumbs up ke? Okay, jadi dekat Mastermat, kami ada menyediakan kelas-kelas daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Semuanya ada disediakan untuk subjek-subjek yang bergantunglah pada pelajar semua nak fokus pada subjek apa. Semua kelas ada disediakan. So untuk live Facebook kita hari ini, mungkin ada yang nak ajak kawan-kawan lain join sekali ke? Boleh, tak masalah. Okey, jadi untuk live kita hari ini, mungkin yang yang pernah join kelas kita sebelum ini, fokus kepada subjek-subjek yang selain daripada yang cikgu nak cakapkan hari ini. Jadi untuk subjek kita pada hari ini, cikgu nak fokuskan kepada tajuk iaitu cara-cara ataupun tips for answering paper 1 untuk English, dan cikgu lebih fokuskan kepada SPM punya paper. Kenapa cikgu pilih tajuk ni? Sebab cikgu rasa untuk tips paper 1 ni, kertas 1 bahasa Inggeris untuk SPM, dia lebih agak heavy sikit. Kalau untuk paper 2 SPM bahasa Inggeris punya, dia ada soalan objektif. Untuk soalan objektif ni biasanya kita dah ada pilihan jawapan, so kita tak terlampau pressure sangat untuk cari jawapan itu, sebab jawapan ni dah ada, kita hanya tinggal pilih. Tapi untuk soalan kertas 1, dia terbahagi kepada 2 section yang kita dah tahu, iaitu section A tu direct writing, section B pula continuous writing. Untuk dua-dua section ini, dia lebih kepada penulisan pelajar itu sendiri. Okay? Jadi dia memang lebih banyak bergantung kepada kemahiran pelajar sendirilah berbanding kertas 2 punya SPM English, which is dia lebih banyak kepada jawapan yang dah ada dalam soalan, tapi dia uji skill pelajar untuk cari jawapan tu dekat mana. Okay? Contoh kalau macam kertas 2, kita ada information transfer. Information transfer ni kita dah ada jawapan, tapi kita hanya perlu masukkan kepada tempat kosong. Kalau reading comprehension pun sama juga. Kita kena untuk reading comprehension pun sama juga. Kita jawapan dah ada dalam teks, tapi kita hanya perlu masukkan dekat soalan yang dia minta. Okay? Jadi untuk kertas 2, sebenarnya kalau pelajar semua fikir macam ni, kertas 2 jawapan dah ada, kita tinggal masukkan je. Okey, tapi untuk kertas 1 ni yang dia macam memang bergantung pada
skill penulisan pelajar tu sendirilah. Okay. Okay, so ada pelajar join. Okay, nice. Idayu Rizwan, okay dengar, okay very good. Nice. Okay, pelajar Syah Alam clear. Okay. Okay, yang dah masuk tu, kalau boleh ajak kawan-kawan yang lain sekali join ajak semua kawan-kawan join juga sekali. Okay, yang share tu cikgu ucapkan terima kasih. Yang sudi share, cikgu ucapkan ribuan terima kasih yang sudi share pasal live Facebook ni. Tak apa, ajak lagi ramai-ramai, ajak lagi semua join, kawan-kawan semua join, terutamanya yang akan mengambil SPM tahun ni. Okay, ataupun yang 3 tahun 4 ke, dah join sekali pun tak ada masalah juga. Sebab English is all about practice. So kalau yang form 4 nak masuk lagi awal pun bagus. Walaupun diorang bukan SPM tahun ni kan, tapi tahun depan baru nak SPM. Tapi kalau nak masuk pun tak apa. Yang penting boleh praktis banyak-banyak lah, supaya nanti lebih mahir dalam penulisan bahasa Inggeris. Okay? Untuk subjek bahasa Inggeris ni, cikgu boleh tolong hanya kepada korang punya cara-cara nak menjawab, korang punya format dia macam mana, bentuk soalan dia macam mana. Tapi sebenarnya dia punya skill semua tu, dia punya grammar, korang punya vocabulary, semua tu memang bergantung pada pelajar sendirilah. Yang tu memang cikgu tak boleh nak tolong yang tu. Okay? So apa yang pelajar semua kena buat, kena banyakkan expose dengan bahan-bahan bahasa Inggeris, bahan bacaan bahasa Inggeris, novel ke, surat khabar ke, artikel-artikel ke, ataupun dengar je lagu-lagu bahasa Inggeris. Kalau macam cikgu sendiri dulu pun, cikgu banyak fokus kepada lagu-lagu bahasa Inggeris juga. Walaupun dia bukan macam pembelajaran secara formal, macam informal learning, tapi daripada lagu-lagu semua tu, kita boleh juga belajar bahasa Inggeris. Ataupun dari subtitle ke, kita belajar bahasa Inggeris juga. Okay? Okay. So yang dah ada untuk live Facebook kita pada hari ini, cikgu akan terus masuk kepada tajuk yang akan kita fokuskan untuk hari ini, iaitu yang cikgu dah bagi tahu tadilah. Okay, tips for answering paper 1 untuk English SPM paper. Okay, jadi sebelum kita start tu, cikgu terangkan dulu. Cikgu dah bagi tahu tadi, untuk paper 1 bahasa Inggeris ni dia terbahagi kepada 2 section, iaitu section A dan juga section B. Okey, jadi kita akan tengok dulu tips-tips yang cikgu rasa serba sedikit boleh membantu pelajar untuk jawab section A dulu, okey, iaitu directed writing. Untuk directed writing ni, pelajar kena ingat perkataan directed tu. Directed ni maksudnya dah ditetapkan. Jadi untuk directed writing ni, dia sediakan sebanyak 35 markah. Untuk section A dia sediakan 35 markah dan dia bagi masa sebanyak 45 minit. Kita diberi masa 45 minit saja untuk menjawab section ni. Kalau boleh, cuba selesaikan soalan tu bagi dalam, kalau cikgu sendiri, personally cikgu rasa sesuai kalau habiskan dalam 40 minit, siapkan soalan tu dalam masa 40 minit. Gunakan 5 minit yang terakhir tu, kita panggil sebagai error correction ataupun error identification. Cuba kenal pasti, baca balik karangan yang pelajar semua dah tulis. 5 minit cukup kot. Kalau macam cikgu sendiri, cikgu rasa 5 minit tu cukup. Cuba kenal, baca semula karangan yang dah ditulis tu. Cari kesalahan-kesalahan grammar ke, tersalah eja ke, ataupun otak kita ni kadang-kadang dia bergerak lebih laju daripada tangan kita. Jadi masa kita tulis tu, kadang-kadang kita terlupa tulis satu perkataan. Kita rasa kita dah tulis perkataan tu, tapi bila baca balik perkataan tu tertinggal. Okey? Jadi sebab itu cikgu kata cuba siapkan dalam 40 minit, bagi 5 minit tu ada balance lah, supaya nanti kita boleh baca semula karangan tu. Tapi ini dia kalau kes ada masa lah. Okey? Tapi kalau tak ada masa tu, terus bergerak kepada section D pula, which kita akan tengok kemudian. Okey, jadi untuk
section A ni, directed writing, tips yang pertama cikgu bagi tahu dulu untuk pemarkahan dia. Untuk pemarkahan dekat directed writing ni, seperti yang pelajar semua tahu, kita dekat directed writing ni dia ada karangan berformat. Directed writing ni karangan dia berformat. Okey, jadi dia sediakan 3 markah. 3 markah diberi untuk format. Jadi kalau dia minta kita tulis surat rasmi, kita kena tulis surat rasmi lah. Kalau format kita betul untuk surat rasmi tu, kita akan dapat 3 markah. Dia dapat markah penuh untuk format. Dia sediakan 12 markah untuk content point. 12 markah untuk content point dan lagi 20 markah dia sediakan untuk pelajar punya grammar. Okey. Dia sediakan 20 markah untuk pelajar punya grammar. Sebab itu cikgu cakap tadi, markah yang banyak bergantung pada skill pelajar sendiri sebenarnya. Okey, 20 markah grammar. Content point dia hanya bagi 12 markah aja. Jadi kalau boleh make sure grammar tu jaga betul-betul. Okey. Which is penting untuk tengok dekat 5 minit terakhir tu lah. Cuba tengok grammar tu betul ke tak. Okey. Kalau singular, make sure singular lah. Kalau plural, make sure plural. Okey. Lepas tu okey, kita tengok dulu untuk tips yang pertama. Okey, untuk tips yang pertama cikgu bagi tahu untuk tips yang pertama untuk menjawab kertas 1 ni. Yang pertama sekali ialah read the question and underline the keyword. Apa-apa saja kertas exam yang kita jawab, pertama sekali ialah pastikan baca soalan dulu. Read the question and underline the keywords. Baca soalan dan gariskan dia punya keyword. Gariskan. Okey, supaya nanti kita tahu dekat soalan tu kita nak fokus yang mana. Baru senang, okey. Dia akan mudahkan kerja pelajar sendirilah. Okey, lepas tu tips yang kedua cikgu boleh bagi untuk yang sedang menonton live dekat Facebook ni, kita ada sediakanlah dia punya slide boleh tengok dekat Facebook. Untuk yang live di Instagram, cikgu minta maaf lagi sekali dia tak ada slide tu. Kalau nak tengok slide tu boleh buka pada Facebook Master Math Tuition Center Okey. So untuk poin yang kedua, familiarize yourself with all kinds of writing format. Okey. Familiarize ni maksudnya biasakan diri, cuba biasakan diri dengan pelbagai jenis format penulisan. Sebab untuk directed writing ni, kita tak tahu soalan tu nanti dia akan keluar yang mana. Nanti kalau kita fokus pada surat rasmi je, tiba-tiba nanti soalan keluar untuk report, dia minta kita tulis report. Dah lain format, dah kita tak boleh jawab. Okay? Sebab itu cikgu kata tips dekat sini, biasakan diri dengan semua jenis format penulisan lah. Kita ada surat rasmi, formal letter, kita ada informal letter, kita ada report writing, kita ada speech, kita ada talk. Okay? Semua ini mempunyai format yang berbeza-beza. So pelajar semua kena biasakan dirilah dengan penulisan format-format ni. Okey, lepas tu kita tengok poin yang ketiga. Boleh tengok dekat slide Make sure you use the content points given and elaborate each content points. Okey, cikgu fokuskan kepada perkataan elaborate kat belakang tu Untuk penulisan directed writing, seperti pelajar semua dah tahu, dia sediakan, soalan ni dia dah sediakan dah poin-poin yang perlu pelajar masukkan dalam karangan. Jadi pelajar semua kena gunalah poin-poin yang dia bagi ni. Soalan ni bagi poin pelajar tak perlu fikir dia punya poin. Pelajar poin tu dah diberi oleh soalan tu. Jadi pelajar harus gunakan poin-poin yang dah diberi, tapi pelajar kena elaborate. Okey? Elaborate ni maksudnya huraikan. Poin yang dia dah bagi tu, huraikan. Okey? Janganlah tulis poin tu saja, okey? Sebab nanti dia tak lengkap. Tak boleh lah orang tu nak bagi markah. Sebab kan cikgu dah bagi tahu tadi 20 markah untuk dia punya grammar. Jadi kat grammar ni lah dia tengok kita punya cara kita huraikan poin-poin yang dia dah bagi. Okey? So make sure dekat sini elaborate sila huraikan sebab markah dia banyak dekat sini. Dan tips yang keempat boleh tengok pada slide. If possible, do check language error Ini yang cikgu bagi tahu tadi lah, iaitu 5 minit yang terakhir tadi. Okay? Make sure kita ada sikit masa supaya kita boleh baca semula karangan tu dan kita tengok dekat mana dia punya
ada kesalahan ke, grammar ke, yang sepatutnya singular kita tertulis plural ke, yang sepatutnya past tense kita tulis present tense ke. Okey, cuba cek semula lah kalau ada kesalahan. Okey, sebab ini semua kita panggil sebagai grammar. Grammar 20 markah ni, kalau salah kat situ nanti hilang markah lah kita. Okey, so itu untuk section A. Section A iaitu directed writing. Okey, lepas tu kita terus tengok pada section B. Untuk section B pula, kita panggil sebagai continuous writing. Okey, untuk paper 1 English ni dia ada 2 section je. Section A directed writing, section B continuous writing. Yang tadi kita dah tengok lah directed writing tu macam mana. Lepas tu kita tengok kepada yang kedua iaitu continuous writing. Continuous writing ni dia bagi sebanyak 50 markah. Kalau tadi directed writing dia bagi 35 markah je. Untuk yang ini dia bagi sebanyak 50 markah. Okey, untuk continuous writing ni cikgu nak pelajar tahu, kita dalam bahasa Inggeris kita ada 5 jenis karangan. Okey, iaitu narrative, reflective, argumentative ataupun persuasive. Lepas tu kita ada expository. Okey, 5 ni. Sekejap sekali, narrative, reflective, argumentative, persuasive dengan expository. Okey, kita ada 5 jenis karangan ini. Narrative ni maksudnya karangan yang jenis kita ni bercerita. Kita bercerita sahaja. Kalau reflective maksudnya dia minta kita bagi pendapat tentang sesuatu isu tu. Argumentative dengan persuasive ni lebih kurang. Dia macam kita argue, kita nyatakan point kita, nyatakan kita punya pandangan mengenai sesuatu topik yang dia bagi. Persuasive dia berasal daripada perkataan persuade. Persuade ni maksudnya pujuk. Macam cara penulisan kita tu, intonasi dia, dia punya tone karangan tu macam kita nak pujuk orang yang baca karangan tu supaya setuju dengan pendapat kita. Okey, ini ialah persuasive essay. Dan yang terakhir expository ni maksudnya kita expose, kita terangkan mengenai sesuatu benda. Okey, jadi ini 5 karangan yang dia tanya biasanya dekat soalan continuous writing. Sebab dekat continuous writing ni, seperti yang pelajar semua tahu, kita ada 5 soalan, tapi kita boleh pilih satu kan. Kita boleh pilih satu soalan. Dia bagi 5, kita boleh pilih satu. Okey. Dan kebiasaannya antara 5 ni adalah nama-nama jenis-jenis karangan yang sebut tadi. Ada yang narrative, ada yang expository, ada yang argumentative ke. Okey, bergantung pada tajuk yang dia bagi. Okey. So untuk tips dia, yang pertama. Okey, tips yang pertama untuk penulisan section B ni. Okey, boleh tengok kepada slide yang dah diberikan. Yang pertama sekali kita kena choose most comfortable type of written essay. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita ada 5. Jadi choose most comfortable. Pilih penulisan essay yang pelajar paling selesa, yang pelajar yakin, confident boleh score dia punya bentuk penulisan tu. Okey, kalau pelajar tak yakin untuk persuasive, maksudnya untuk persuasive ni dia punya tone tu cikgu dah cakap tadi, kita kena gunakan tone yang boleh memujuk kita punya pembaca tu, pemeriksa tu supaya setuju dengan kita. Kalau pelajar tak yakin boleh buat macam tu, tak payah buat yang tu. Pilih karangan yang pelajar yakin boleh score lah. Okey, jadi sebab itu cikgu cakap kena pilih jenis yang paling sesuai. Kalau macam cikgu sendiri, cikgu lagi prefer narrative. Narrative ni yang cikgu cakap tadi, jenis yang bercerita. Okey, kita bercerita je dalam karangan tu. Dia tak terlampau fokus kepada pembaca kita sangat. Kita hanya bercerita je. Okey. Biasanya untuk narrative writing ni dia akan sediakan dalam perkataan 10 perkataan terawal tu dia dah bagi dah. Kita kena sambung daripada situ. Okey. Contoh dia ada satu karangan ni. Okey, cikgu bacakan dia punya okey, contoh dia. Sekejap, alamak hilang. Okey. Ni tajuk lain pula. Okey, jap. Hilang.
Tak jumpa. Okey. Kebiasaannya untuk soalan yang narrative writing ni dia dah sediakan macam mana kita nak start cerita tu. Dia dibagi dalam 10 perkataan terawal. Untuk kita start cerita tu macam mana. Dia akan bagi satu situasi. Okey, kita start cerita tu dengan ayat-ayat ni. Okey, dia akan cakap write your story beginning with this. Lepas tu dia akan sediakan satu ayat permulaan untuk kita mulakan karangan tu. Karangan ini yang cikgu cakap sebagai narrative sebab kita bercerita je dalam karangan tu. Ataupun dia tak minta ayat permulaan, dia bagi ayat yang ayat penutup. Nanti dekat akhir cerita tu ayat tu mesti dihabiskan dengan ayat yang dia dah bagi, yang macam tu. Okey, tapi untuk narrative writing ni salah satu kelebihan dia ialah kita bercerita je lah. Kita tak perlu nak yakinkan sesiapa, kita hanya bercerita je. Tapi dia punya challenge dia punya cabaran dia dalam penulisan naratif ni ialah mungkin situasi yang dia bagi dalam cerita tu ialah situasi yang pelajar tak familiar. Maksudnya situasi tu pelajar tak pernah alami. Jadi untuk ceritakan mengenai tajuk yang dia bagi tu, dia macam susah sikit kita nak fikir sebab kita tak pernah rasa kan. Tapi kalau situasi tu pelajar pernah rasa, senanglah untuk kita reka cerita tu. Okay, so itu salah satu keburukan ataupun keburukan dan juga kelebihan dalam penulisan naratif ni. Okay, cikgu nak tanya macam mana nak buat yang menarik dengan menggunakan penanda wacana. Dan boleh ke kita guna peribahasa orang putih dalam penulisan? Itu cikgu nak cakap untuk poin. Itu sebenarnya poin cikgu yang keempat. Okey, itu sebenarnya poin yang keempat cikgu. Cikgu akan terangkan yang tu nanti. Okey. So tadi cikgu dah terangkan yang pertama tadi, choose the most comfortable type of written essay. Itu cikgu dah terangkan. Jadi kita tengok kepada poin nombor 2 iaitu brush up your grammar. Okay, brush up your grammar ni make sure dalam bahasa Inggeris ni dia yang agak mengelirukan dan yang agak memeningkan kepala sikit ialah dia punya grammar Sebab kalau macam bahasa Melayu kita tak terlampau terikat sangat dengan grammar. Okay? Tapi untuk English ni kita tukar grammar sikit je dah lari maksud. Maksudnya kalau he mesti is lah. Kita tak boleh cakap he are. Okay? Kalau kita tukar sikit dah ayat dia jadi salah. Sebab itu dekat dalam bahasa Inggeris ni grammar tu kita sangat titik beratkan. Okay, sebab itu cikgu cakap dekat sini poin nombor 2 kita ialah brush up your grammar. Macam mana nak brush up grammar ni? Banyakkan bacaan. Kalau macam lecturer cikgu dulu masa dekat universiti, dia cakap make the dictionary your best friend. Jadikan kita orang punya kamus tu sebagai kita orang punya best friend, kawan baik. Kalau boleh banyakkan baca lah. Kalau rajin tu tengoklah kamus. Tapi kalau rasa macam kamus tu terlampau heavy untuk dibaca sebab tebal kan, guna je apa-apa bacaan bahasa Inggeris. Macam cikgu cakap tadi, novel ke, surat khabar ke, bahan-bahan bacaan dekat internet ke, okay? Semua yang berkaitan dengan bahasa Inggeris lah kita boleh jadikan sebagai sumber untuk belajar. Okay? Ini kita boleh brush up lah kita punya grammar. Okay, lepas tu tengok pada poin nombor 3 kita, iaitu use wide vocabulary and interesting phrases. Okay, gunakan vocabulary yang luas dan juga interesting phrases, frasa-frasa yang menarik. Okay. Okay. Gunakan vocabulary yang banyak lah. Maksudnya janganlah kita asyik gunakan vocab yang sama. Janganlah kita asyik gunakan perkataan yang sama je. Dekat perenggan 1 kita dah sebut perkataan tu, perenggan kedua kita sebut lagi perkataan tu, 3, 4, 5 pun kita sebut perkataan yang sama. Kita boleh sebut perkataan yang lain daripada perkataan yang kita sebut dekat perenggan 1 tadi. Contoh untuk perkataan boring dalam bahasa Inggeris, kita dah sebut boring, betul tak? Kita boleh tukar perkataan boring ini kepada penggunaan perkataan mundane. Mundane ini ejaan dia M-U-N-D-A-N-E. Mundane ni maksudnya when someone say that their life is mundane,
my life is very mundane ataupun lackluster, maksudnya kehidupan diorang ni macam tak ada colour, tak meriah. Okay? Maksudnya hidup dia boring je, macam bosan je. Kita boleh gantikan perkataan boring tu kepada perkataan mundane. Okay? Dia membawa makna yang sama, tapi kita luaskan lagi penggunaan boring tu. Kita tak boleh guna boring perengani boring lagi, perengani 3 boring lagi. Okay? Kita banyakkan vocab tu Lepas tu kita ada point nombor 4, iaitu use one or two idioms or proverbs in writing a narrative essay. Make sure it is suitable. Maksudnya dekat sini point nombor 4 ni gunakan penggunaan idiom ni, idiom dengan proverb ni kiranya macam bahasa peribahasa untuk bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai peribahasa. Okey. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai idioms ataupun proverb, perumpamaan. Okey, untuk penggunaan idioms atau proverb ni, cikgu tak galakkan sangat gunakan terlampau banyak, sebab nanti pemeriksa dia akan jadi macam, alah proverb lagi, tadi peringkat 1 dah ada proverb, peringkat 2 ada proverb lagi. Okey, kalau boleh guna dalam sekali 2 je. Okey, kalau banyak-banyak sangat dia rasa macam kita panggil sebagai redundant, macam benda tu berulang-ulang. Okey, jadi untuk idiom ni, contoh salah satu yang cikgu suka pakai penggunaan idioms ataupun proverb, kita panggil sebagai leopards don't change their spots. Leopards ni apa? Leopards ni ialah harimau kumbang, harimau bintang, dia harimau bintang. Okey, leopards ialah harimau bintang. Harimau bintang ni kan dia ada spot tu kan. Spot tu maksudnya macam tumpuk-tumpuk dekat badan dia tu. Peribahasa ni dia membawa maksud leopards don't change their spots ni, maksudnya harimau bintang dia takkan tukar dia punya bintik daripada dia lahir sampai dia mati, dia takkan tukar. Okey, dalam maksud yang tersirat dia ialah seseorang tu dia takkan tukar perangai dia sampai bila-bila. Okey, tu contohnya salah satu peribahasa yang kita boleh pakai dalam karangan. Tapi make sure penggunaan untuk idioms ataupun proverb ni, pastikan penggunaan tu sesuai lah dengan ayat kita tu. Janganlah ayat tu tak sesuai tapi kita pakai proverb yang kita dah hafal. Sebab kita dah hafal, kita nak pakai juga, kita masukkan juga walaupun tak sesuai. Tak boleh lah. Kita kena pastikan idiom ataupun proverb yang kita nak tulis sesuai dengan situasi yang kita dah ceritakan dalam karangan tu, baru kita boleh masukkan. Okay? Dan yang kelima, okay? Poin yang kelima, cikgu tulis dekat situ. Take a look at your friend who have highest marks for continuous writing. Okay, ini untuk pelajar-pelajar yang masih di masih di sekolah kan. Maksud cikgu, cuba tengok karangan-karangan kawan-kawan yang penulisan dia orang bagus. Untuk continuous writing ni, section continuous writing ni, dia orang dapat markah yang paling tinggi antara semua. Okey, cuba tengok, cuba cakap kat dia nak tengok karangan kejap. Okey, cakap elok-elok sebab kita nak tengok macam mana penulisan dia. Lepas tu cuba kita bandingkan penulisan dia dengan penulisan kita. Apa beza dia? Macam mana dia boleh dapat markah yang tinggi, kita tak boleh? Okey, cuba tengok macam mana bentuk penulisan dia, perkataan apa yang dia guna. Okey, sebab untuk continuous writing ni, dia bukan macam dialectal writing. Dia tak ada sediakan point pun. Dia tak ada bagi point untuk kita tulis. Semuanya bergantung pada pelajar sendiri. Okey? Bergantung pada macam mana pelajar sediakan point tu sendiri. Macam mana pelajar huraikan point yang dah point yang pelajar buat. Okey, macam mana kita huraikan. Semua ni memang bergantung pada pelajar sendiri. Okey? Jadi cuba tengok macam mana karangan kawan-kawan yang dapat markah yang tinggi-tinggi tu Sebab itu pun boleh sedikit sebanyak membantu juga. Ataupun kalau pelajar tu tak kongsi, tak apalah, kita tengok je contoh-contoh karangan yang ada dekat internet ke. Okey, tengok macam mana contoh-contoh yang dia bagi, contoh-contoh karangan yang bagus. Ataupun tengok ciri-ciri apa yang dia fokuskan untuk penandaan markah tu. Okey, kita tengok kat ciri-ciri tu, nanti kita boleh try lah skor untuk section D, iaitu continuous writing. Okey, jadi itu saja untuk tips untuk answer paper 1. Okey, cikgu nak tanya macam mana nak buat yang menarik dengan menggunakan penanda wacana. Penanda wacana ni, penanda wacana apa sih?
penanda wacana bahasa Inggeris yang besides that semua tu kan. Okay, untuk penanda wacana, make sure kita banyakkan penggunaan penanda wacana ni supaya kalau macam kita orang dulu masa kita orang belajar, lecturer kita orang ni selalu fokuskan kepada cohesive. Cohesive ni COHESIVE ejaan dia. Cohesive Cohesive ni maksudnya kesinambungan. Maksudnya bila kita gunakan penanda wacana yang sesuai, dia akan nampakkan karangan kita tu ada flow, macam bersambung daripada satu ayat kepada ayat berikutnya ataupun daripada satu perenggan kepada perenggan yang seterusnya. Okey, sebab itu kita kena gunakan penanda wacana yang sesuai. Dia macam dalam bahasa Melayu juga. Dia ada di samping itu, selain itu. Dalam bahasa Inggeris kita ada banyak juga. Okey, besides that, furthermore, nevertheless, therefore. Okey, banyak dalam penggunaan bahasa Inggeris ni, okey. Macam nak tahu, kena banyak baca, okey. Kena banyakkan baca bacaan bahasa Inggeris. Okey. Boleh tu kita guna peribahasa. Dah, itu juga dah jawab tadi Okey, jadi pelajar-pelajar yang sedang menonton live kita hari ini, adakah yang nak bertanyakan soalan lain? Cikgu sedia untuk membantu. Cikgu sedia menjawab soalan. Kalau ada nak tanya, silakan. Okey, untuk bahasa Inggeris ni I can only do so much lah for you. Cikgu hanya boleh tolong mana yang mampu sahaja. Okey, memang selebihnya tu bergantung kepada kelebihan pelajar sendiri. Cara-cara nak huraikan tu, cara-cara kita nak cari poin-poin kita, penggunaan grammar kita macam mana. Okey, macam mana kita nak fokuskan pada grammar kita. Semua itulah pelajar kena titik beratkan. Okey, dan kalau pelajar nak dapatkan info yang lebih terperinci, yang lebih detail, boleh daftar kepada MMTC kita lah, okey, iaitu Master Math Tuition Center. Nanti akan dapat penerangan yang lebih lanjut. Bukan dapat penerangan lebih lanjut je, kita boleh praktis sama-sama lagi, okey. Kita boleh tengok macam mana bentuk karangan tu, macam mana ciri-ciri yang betul untuk tulis, okey. Semua ni untuk membantu pelajar jugalah nanti dalam karangan. Sebab untuk kertas satu ni, dia memang bergantung kepada pelajar sepenuhnya, okey. Walaupun poin dia dah bagi, tapi uraian tu semua nanti memang bergantung pada pelajar jugalah. Okey. Jadi, ada yang nak tanya soalan ke? Cikgu masih menanti. Okey, so kalau tak ada, kita habiskan kita punya live Facebook hari ini di sini sahaja. Dan sebelum kita habiskan live Facebook kita, cikgu nak pesan kepada yang sedang menonton, boleh follow Facebook MMTC. Okey, kita boleh follow Facebook MMTC kita, okey, iaitu Master Math Tuition Center. Search dekat Facebook je, okey, ada. Lepas tu boleh juga follow Master Math Tuition Center kita di Instagram. Okey, Master Math Tuition Center kita juga ada Instagram. Boleh klik follow button tu. Okey, nanti semua information akan disediakan lah dekat kita punya Facebook, dekat kita punya Instagram, semua akan disediakan. Lepas tu kita ada juga kita punya YouTube channel. Okey, boleh tengok kepada YouTube channel kita. Dan boleh juga follow Master Math Tuition Center dekat Twitter dan juga TikTok. Semua kita punya social media ini goes by the name Master Math Tuition Center. Cari je Master Math Tuition Center. Akan adalah nanti kita punya Facebook, kita punya Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, semua itulah. Okey. Dan dekat sini juga cikgu nak bagi tahu yang Master Math Tuition Center ada menyediakan kelas free trial. Kita panggil sebagai kelas free trial. Free trial ni maksudnya kita bagi kelas secara percuma dulu. Macam kita nak subscribe Spotify, kalau yang pernah langgan Spotify tu kan, kita diberi macam free trial sebulan dulu, betul tak? Kita tengok macam mana Spotify ni, okey. Lepas tu bulan berikutnya kita akan di-charge, okey. Sama jugalah untuk macam dekat sini kita ada sediakan kelas free trial supaya pelajar boleh tengok dulu, rasa-rasa macam sesuai tak kalau nak masuk, okey. Boleh tengok dulu.
Okay, lepas tu kita juga ada berikan pendaftaran sebanyak 50%. Okay. Kalau daftar sekarang, kita ada serikan pendaftaran potongan sebanyak 50%. Sebab kita semua faham, kita semua sedang PKP, okay? Ada yang kekurangan pendapatan, jadi diberikan diskaun sebanyak 50%. Dan yang terakhir, kita ada kelas 1 to 1, iaitu serendah RM30 sejam. Okay? Jadi ini ialah kelebihan-kelebihan yang pelajar boleh dapat dekat Masmed Business Center ini. Okay? Okey, jadi kita habiskan kita punya live Facebook hari ini sampai sini sahaja dulu. Cikgu nak pesan semua jaga kesihatan, okey, sepanjang PKP ni. Tak perlu keluar rumah. Kalau tak perlu tu tak payah keluar rumah, duduk je rumah, okey, melainkan kalau betul-betul perlu baru kita keluar. Okey, jaga kebersihan, make sure selalu cuci tangan, kalau keluar pastikan pakai mask, jaga SOP semua itulah, okey. Jadi cikgu habiskan live Facebook kita di sini dahulu. Assalamualaikum.